Bagi memperkasakan kedaulatan perairan negara kita, pastinya memperoleh pelbagai usaha dan juga kerjasama, terutama sekali daripada pihak maritim. Itu yang akan kita bincangkan. Kita akan bawakan hanya di Malaysia hari ini. Ikon hebat iaitu ikon wanita dalam bidang cari lamat, dan juga kita akan membawakan inspirasi bagaimana mereka menjaga kedaulatan perairan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Malaysia hari ini kita bawakan bersama dengan saya Anim Izzati dan saya Hanif Miswan. Lain pula moodnya dan intonasi anda bermula pada pagi. Dia tak boleh tengok orang atas laut ni. Lain penyelamatan memang lain sikit. Dia ada mood dia lain lah. Okey, hari 16 Disember dan seperti yang kami bawakan, kami dah perkenalkan dari awal tadi, ini berkaitan dengan operasi di pengairan negara. Ada isu yang berlaku, tidak akan putuslah perjuangan mereka untuk menjaga keselamatan di pengairan ini, dan akan kita bawakan lebih pemahaman dan juga mungkin pengajaran kepada semua. Sebab sekarang kan kita rasa dengan pandemik ni yang masih tidak berkesudahan, kita seakan lupa permasalahan yang lain ni. Betul. Sebenarnya masih lagi sedang berjuang berkenaan dengan perkara ini. Dan juga tadi Ops Benting yang perlu kita kongsikan bersama dengan anda, bagaimana perjalanan mereka menggerakkan operasi-operasi bagi mengekang ada sahaja anasir luar ingin memperjudiskan kita punya perairan sepadan negara pastinya. Dan antara lain yang kita akan bawakan hanya untuk anda semua di MHI, rangkuman luar negara. Kita akan cerita juga tentang seperti mana yang ada satu artikel mengatakan koala di Australia hampir berada di ambang kepupusan kerana kebakaran yang berlaku baru-baru ini dan juga penebangan hutan yang berlaku. Seperti mana yang kita tahu, kalau koala dewasa ni mereka akan koala dewasa akan makan 1 kilogram sehari. Jadi apabila berlakunya penebangan hutan, kebakaran, mereka kehilangan habitat. Bukan itu sahaja, makanan mereka juga tidak ada. Jadi itu yang akan membantutkan lagi pertumbuhan dan juga untuk membiakkan lagi perkembangan dan sebagainya. Dan Miss Universe India, Harnas Sandhu, Miss Universe 2021 dari India, yang juga kita akan kongsikan bersama dengan anda. Nanti kita ada bingkisan yang kita kompilasikan dalam satu video untuk tontonan anda untuk rangkuman luar negara. Okey, sekarang kita nak mulakan dengan satu inspirasi dan juga ikon ni. Kami sangat bertuah kerana kami bawakan sendiri ke studio pada pagi ini. Tapi kita mulakan dengan sedikit sesi pengenalan bersama dengan individu hebat ini. Sebenarnya apa yang kita niatkan tu semua bermula dengan perancangan lah ya. Dan saya membahagikan masa sebaik-baiknya dengan mengutamakan tugas hakiki sebagai seorang pegawai di Maritim Malaysia ni. Dan selebihnya perlu banyak berdoa agar perjalanan kita dipermudahkan. Pengalaman serta pengetahuan yang luas dalam bidang mencari dan menyelamat SAR menjadikan Ketua Penolong Pengarah Cari Lamat dan Bantuan Bencana Maritim Malaysia, Komander Maritim Dr. Suzana Razali Chan, 40 tahun, tokoh wanita yang disegani. Anak kelahiran Kajang Selangor ini menerima pengiktirafan ikon wanita dunia cari lamat peringkat antarabangsa daripada Persekutuan Penyelamat Maritim Antarabangsa IMRF. Lebih membanggakan, dia adalah wanita pertama di Asia Tenggara yang menerimanya. Memiliki ijazah sarjana muda perakaunan dan ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan dari Universiti Utara Malaysia UUM, kecenderungannya terhadap anggota pakaian seragam timbul sejak kecil lagi. Meskipun mempunyai kelulusan akademik yang sangat berbeza dengan bidang yang diceburi, itu tidak menghalang Suzana meneruskan minatnya. Selain menjadi jurulatih dalam bidang cari lamat sejak 2011, Suzana turut tersenarai dalam finalis tempat kedua bagi kategori Women in SAR oleh IMRF berdasarkan pencapaian dan prestasinya itu. Wow, sangat istimewa, dan kita bawakan terus ke studio individunya, orangnya. Kita nak perkenalkan Komander Maritim Dr. Suzana Razali Chan, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Cari Lamat dan Bantuan Bencana Maritim Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, tahniah diucapkan di atas Women in Search and Rescue. Itu menang tempat kedua dan diiktiraf Badan Antarabangsa juga. Mungkin ceritakan sedikit bagaimana dan apakah ertinya kemenangan di bawah kategori Women in SAR dalam memperkasakan lagi posisi doktor dalam maritim ini. Terlebih dahulu saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Malaysia hari ini kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit mengenai kemenangan baru-baru ini. Okey, pada pengumuman yang diberikan secara YouTube apabila kita saksikan, saya sendiri tidak merasakan
betul ke ni? Kan saya tidak percaya, tidak percaya. Ya. Saya amat terharulah. Kerana ini sebenarnya bukan kemenangan individu saya sendiri, tetapi ia kemenangan keluarga Malaysia. Yang mana apabila kita melaksanakan operasi mencari dan menyelamat ni, dia melibatkan jabatan-jabatan luar, agensi sahabat lah, seperti Tentera Laut Diraja Malaysia, Jabatan Bomba Penyelamat dan sebagainya. Jadi apabila diberi pengiktirafan sebegini, maka saya meletakkan Malaysia ni dipandang oleh pihak-pihak luar, terutama sekali di sebelah barat lah. Jadi negara-negara barat ni mereka lebih maju daripada negara-negara di ASEAN ni dari segi mencari dan menyelamat. Tetapi mereka tetap memberi pengiktirafan tu, bermaksud kita dipandang tinggi di pesada dunia. Itu dia, wanita pertama Asia kan yang memenangi kategori Women in SAR ni. Ya. Hebat ni. Okey. Itu bercerita mengenai sikit pengenalan. Doktor, mungkin sedikit kita nak berikan perkembangan berkaitan dengan kejadian yang berlaku di dalam negara kita pada ketika ini. Perairan juga difahamkan di Johor ada bot karam, ada juga mangsa yang sedang diceritakan. Ini mungkin antara skop tanggungjawabnya juga, Doktor. Ya, jadi berkenaan kes di Tanjung Balau, Kota Tinggi Johor, Maritim Malaysia masih lagi mengkoordinasikan operasi mencari dan menyelamat. Dan sehingga jam 8 pagi tadi, kita telah menemui sebanyak 5 mangsa lagi, 5 mayat telah meninggal dunia, menjadikan jumlah yang telah kita temui seramai 30 mangsa. Daripada 30 tu 14 saja hidup, 16 meninggal dunia. Maka menjadikan baki mangsa yang dicari boleh dianggarkan seramai 20. Sebenarnya kita tak dapat jumlah sebenar tu, kita tidak tahu. Tak tahu berapa. Okey, operasi mencari dan menyelamat ini kalau kita lihat kepada secara mata kasar mungkin kita hanyalah menunggu jumlah bilangan mangsa yang dijumpai, tetapi proses perjalanan operasi SAR ni kalau dari mula sampai awal itu bukannya mudah, dan pastinya doktor ingin kongsikan bersama dengan kami supaya kami lebih faham bagaimana sebenarnya tugas bidang cari lamat ini untuk kita fahami bersama. Baiklah, saya kongsikan proses kita melaksanakan tugas ni. Jadi sebarang insiden kecemasan di laut akan dilaporkan, tak kiralah melalui talian 999 ataupun metod yang lain. Jadi apabila kita terima, kita mesti membuat pengesahan. Tapi berlainan dengan kes yang semalam yang mana kita terima daripada pihak tentera darat yang bertugas di kawasan tersebut. Jadi tidak kiralah melalui apa pun, kita akan mengaktifkan operasi mencari dan menyelamat dan kita koordinasikan operasi bersama agensi-agensi lain. Jadi proses koordinasi itu saya katakan tidak mudah untuk kita nak bagi semua agensi satu pemahaman lah, kan, berkenaan cara untuk mencari dan juga plan pencarian perlu disediakan oleh pihak APMM. Jadi apabila maklumat yang diterima tidak tepat, seperti semalam kita terima pada awalnya 60 mangsa. Kemudian setengah hari selepas itu dikatakan 50 mangsa. Itu menjadi cabaran lah kepada pihak APMM. Jadi apabila kami menerajui operasi ini, pihak-pihak yang lain juga mengalami masalah yang sama. Doktor, kita ada ikon yang kita bawakan. Mungkin kalau nak dikongsikan cabaran yang paling besar sepanjang dalam proses search and rescue ni yang pernah doktor sendiri kendalikan dan juga bersama dengan pasukan. Baiklah, saya masih ingat kejadian yang berlaku tahun lepas. Masih segar dalam ingatan ni. 27 Oktober pagi selepas subuh, satu kejadian kapal pelantar minyak yang buat kerja di pelantar minyak. Dia terlanggar satu platform minyak masa sedang membuat kerja lah. Jadi seramai 187 kru dan penumpang, daripada itu 125 terjun ke laut kerana ketakutan, panik. Dan pada ketika itu kami yang melaksanakan operasi di pejabat ni berasa sangat gentar. Apakah nasib mangsa yang terjun ke laut tu? Tapi alhamdulillah dalam masa 2 jam kita berjaya
menyelamatkan semualah. Okey. Ya, dengan bantuan daripada pihak-pihak Petronas dan sebagainya. Dia tak kira kerajaan ke swasta ke, dalam SAR ni semua kena bantu. Dia bersepadulah. Ya, betul. Setiap nyawa yang dicari itu adalah merupakan tanggungjawab yang perlu kita kemukakan dengan kalau hidup, hiduplah. Kalau tidak hidup, tidak hiduplah. Itu tanggungjawab. Ya, jadi di situlah kita memegang tanggungjawab tu dan kita terpaksa buat dengan sehabis baik. Sehabis baik. Sehabis baik. Doktor, kalau mungkin saya boleh bertanya, sebagai seorang wanita, ini satu bidang yang begitu mencabar sekali kan, dan penglibatan wanita peratusan yang sangat kecil, lebih-lebih lagi dalam bidang cari lamat ini. Mengapa agaknya bidang ini menjadi pilihan doktor dalam banyak-banyak bidang lain, dalam maritim terutama sekali? Baiklah, pertama sekali sebab minat. Okey, dia untuk kita menceburi satu bidang ni, kita kena ada minat dululah. Kalau kita buat dengan terpaksa, dia takkan jadi. Pertama sekali minat, dan kemudian bidang ni masih lagi banyak yang perlu diterokai. Masih banyak lagi yang kita perlu belajar. Saya tak katakan APMM ni telah hebat, kami masih belajar. Kami masih banyak lagi yang perlu kami perbaiki untuk capai setaraf dengan negara-negara penanda aras lah, seperti Amerika Syarikat, Jepun dan sebagainya. Itu antara yang perlu dilakukan adalah dari sudut peningkatan teknologi kita ataupun skill kita mencari. Mana part yang rasanya peningkatan perlu diperkuatkasakan? Yang paling utama pandangan saya adalah meningkatkan capability dan kapasiti anggota kita sendiri. Dan teknologi itu perlu seiring. Kalau kita pandai tetapi teknologi masih ke belakang, tidak memberi ertilah. Perlu seiring. Dr. Tahniah, kita ucapkan terima kasih di atas tugasan sepanjang berkhidmat ni bersama dengan negara kita. Saya percaya banyak lagi tugasan yang bakal menanti-nanti untuk doktor terajui. Jadi terus kekal bersemangatnya. Ya, teruskan memberi inspirasi juga kepada kita semua bagi menjaga kedaulatan dan sempadan air negara. Ini dia Komander Maritim Dr. Suzana Razali Chan, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Cari Lamat dan Bantuan Bencana Maritim Malaysia. Bersama dengan kita dalam segmen inspirasi untuk ikon wanita hebat. Ramai lagi saya pasti di luar sana yang mempunyai kejayaan yang sama ataupun setaraf, tapi kita nak perhalusi ataupun kita nak dekatkan anda bersama dengan masyarakat supaya masyarakat juga tahu pengorbanan dari setiap agensi yang sebenarnya terlibat dalam memperkasakan kedaulatan negara, insyaAllah. Kita salutlah doktor. Memang hebatlah. Okey, baik. Itu kita bawakan. Selepas ni kita akan bawakan lebih banyak perkongsian berkaitan dengan operasi benting khas di perairan Selangor. Kita bawakan dua individu hebat juga untuk bercerita berkenaan perkara ini. Jadi terus kekal dengan kami hanya di Malaysia Hari Ini. Baik, terima kasih kerana terus bersama kami di Malaysia Hari Ini. Saya raikan mereka yang bersama kami di Facebook Live MSI TV3. Terima kasih banyak-banyak juga. Boleh terus titipkan komen untuk kita bersama-sama lah, berinteraksi di antara satu sama lain. Okey, seperti yang kita janjikan, sekarang kita nak teruskan perkongsian ini berkaitan dengan operasi benting khas di perairan Selangor terutamanya untuk kita berikan tumpuan. Jadi saya kena duduk tegaklah dengan duduk sedia juga sebab kita bersama dengan dua kapten ini. Yang pertama adalah Kapten Sarudin Bongsu TLDM, Asisten Ketua Staf Operasi Markas Pemerintahan Armada Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Kapten. Waalaikumsalam. Ya, dan juga di hujung sana adalah Kapten Maritim Muhammad Rosli Kasim, Pengarah Maritim Negeri Selangor. Assalamualaikum Kapten. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami kedua-duanya. Kami berasa sangat berbesar hati. Mungkin di permulaan ini sebab untuk pengetahuan semua ada sedikit perbezaan lah ejaan kaptennya itu bersama dengan kedua-dua individu ini bersama kita. Mungkin boleh diterangkan sedikit perbezaan itu Kapten? Boleh. Sebenarnya ia telah menjadi isu yang agak lama sebenarnya. Perkataan kapten sebenarnya adalah bersamaan dengan kapten bagi Angkatan Tentera. Bagi Tentera Darat. Jadi sebagai persuratan dan juga panggilan ianya diubah menjadikan KEP TEN, Kapten, bagi membezakan yang mana Kapten bagi Tentera Laut Diraja Malaysia dan juga APMM adalah in equivalent to Colonel bagi Tentera Darat. Okey, perbezaan dari sudut organisasinya lah di situ. Baik, itu sedikit penerangannya sebagai mukadimah pembukaan. Terima kasih kepada Kapten Sarudin. Mungkin sebagai permulaan juga kalau kita nak kongsikan berkenaan dengan operasi benting di negeri Selangor ni yang dilaksanakan oleh National Task Force, ada perkongsiannya, silakan. Dulu. Yang mana-mana pun tak apa. Silakan. Kapten Rosli mungkin? Ya, untuk National Task Force ini pelancaran benting dimulakan apabila COVID
melanda negara. Ini isu utama bagi mengekang kemasukan parti ke dalam negara, bagi mencegah mengawal penularan wabak COVID-19 daripada merebak bahkan menyebabkan menjadi lebih serius di negara. Itu yang peringkat permulaan. Sebuah sedikit ni benteng yang dikoordinasikan oleh National Task Force. Ya, dan kita faham itu mungkin satu perkara yang memang menjadi tugas dan tanggungjawab. Tapi kalau ingin diberikan sedikit perkembangan apa yang berlaku di Kota Tinggi, Kapten Saha, yang sedang berlaku. Tadi ada sikit perkembangan daripada doktor. Betul. Mungkin antara pengajaran, sebab ini saya kira adalah antara isu yang berlarutan dari tahun ke tahun juga yang dihadapi oleh pihak maritim terutamanya. Baiklah, Hanif. Benda ni kita telah tekankan begitu lama. Di mana kehilangan nyawa sebegitu saja. Jadi kami ingin mengambil kesempatan ini untuk berpesan sebab melalui statistik kumpulan statistik daripada NTF 90% tekong darat yang bekerjasama di dalam kes penyeludupan ini adalah daripada di kalangan rakyat tempatan. Jadi pada saya, jika kita ni sebagai insan, tidakkah kita rasa bersalah apabila berlakunya perkara-perkara seperti ini, kematian sampai 11 orang lemas dan masih lagi yang hilang, 23 orang hilang. Jadi dan selain daripada itu, kita masih ada laluan yang halal, laluan yang betul. Jadi gunakan laluan yang itu. Kenapa kita mesti gunakan laluan haram di mana kosnya lebih tinggi dan juga jauh lebih berbahaya dan tiada jaminan langsung kepada keselamatan mereka sendiri. Dan ia menimbulkan banyak lagi permasalahan lain lah kepada semua pihak yang lain. Okey, Kapten Rosli, kalau kita ingin boleh kongsikan juga berkaitan dengan Ops Benteng ini, kejayaan-kejayaan yang telah dilaksanakan oleh pihak APMM, kalau boleh dikongsikan. Yalah, untuk makluman semenjak Ops Benteng dilancarkan antara kejayaan, kita telah berjaya menahan hampir lebih kurang dalam 180 lah parti yang cuba masuk dan keluar daripada perairan negara. Dan juga rentetan daripada situ, hasil siasatan kita berjaya membongkar satu sindiket yang kita lihat salah satu sindiket yang aktif di Lembah Kelang yang dikenali sebagai sindiket Ibu Ani. Rentetan daripada kerjasama di antara agensi dalam Ops Benteng melibatkan ATM, PDRM dan APMM, kita telah berjaya menahan sebuah bot yang cuba masuk dan keluar. Daripada situ, kita buat penjejakan dan siasatan. Kita berjaya menahan Ibu Ani dan kita berjaya orang cakap membongkar rumah tumpangan dan juga menahan beberapa ejen pengangkutan. Untuk makluman saudara pengacara, sekarang ni kesemua yang kita telah tahan telah dibawa ke muka pengadilan untuk dibertuduhkan di bawah Akta Anti Perdagangan Manusia dan Perdagangan Migran. Bagaimana koordinasi untuk melumpuhkan sindiket sebegitu dan juga tanggungjawab APMM itu sendiri, Kapten? Sajalah saya nak tahu lebih lanjut sedikit. Dia lebih pada koordinasi dalam Ops Benteng melalui pertukaran maklumat risikan. Macam hasil siasatan kita berjaya menjumpai salah satu rangkaian dan juga perkongsian daripada agensi usaha lain dalam Ops Benteng menyalurkan tentang pergerakan bot atau kita panggil bot pompong yang cuba masuki perairan negara. Dan pada kejadian malam tu, kita punya sistem pengawasan laut kita telah berjaya mengesan. Dan melalui komponen Ops Benteng telah digerakkan aset-aset bagi memintas dan berjaya menangkap. Dan pada situlah kerjasama yang terdapat di dalam agensi insur kuasa dalam Ops Benteng. Saya kira menarik perkongsian ini sebab ianya tidak semudah ABC dapat maklumat terus tangkap, tidak sebegitu. Dia melalui satu risikan yang begitu cermat sekali. Kapten Saha, kalau boleh ditanyakan Ops Benteng khas ini dilaksanakan di perairan Selangor dan persediaan peranan TLDM dalam menjayakan OBK ini juga. Tujuan utama dan untuk makluman pengacara dan juga penonton di rumah. OBK yang diadakan di perairan Selangor ini merupakan kali pertama yang diadakan, di mana operasi khas ini diadakan khas untuk perairan Selangor melalui
kemasukan parti yang agak tinggi. So kita tengok trend kemasukan di perairan Selangor yang kita kelaskan sebagai sektor 5 adalah yang paling tinggi. Jadi ini adalah if you want to strike directly to their heart. Jadi kita serang di tempat yang paling tinggi hotspotnya bagi menunjukkan bahawa kita serius dalam menangani kemasukan parti-parti yang berkemungkinan untuk membawa pandemik ini. Jadi dan bukti TLDM juga, manifestasi TLDM juga adalah dengan menyertai operasi ini, dengan mengatur gerak aset-aset kita seperti KDLQ, our frigate, kemudian Teguh Samudra, dan juga pemintas kita yang terbaru sekali, iaitu Fast Combat Boat yang berkelajuan tinggi. Selain daripada itu, kita juga telah mengoperasikan forward mounting base di Pusat Hidrografi Nasional di Pelabuhan Kelang. Jadi ini adalah persediaan kita di dalam menyertai operasi khas ini. Kes semakin bertambah pandemik atau berkurangan berkenaan parti ini? Well, kita nampak daripada 12 Mei operasi khas ini, operasi benteng ini dimulakan, kita nampak satu trend yang menurun. Walau bagaimanapun cabaran dia, tekong laut dan tekong darat ini sentiasa mencuba modus operandi yang baru, cuba try to get around. Tapi alhamdulillah yang saya nampak bagusnya berkenaan dengan benteng ini adalah kolaborasi di antara setiap aset yang mempunyai background dan juga subject matter expert yang berbeza. Jadi apabila digabungkan, bersepadu, ianya mampu menjadi satu pertahanan yang mampan di dalam menangani kemasukan parti-parti. Jadi saya nampak pada tahun ini kemasukannya agak berkurangan berbanding daripada tahun lepas. Baik, Kapten. Ialah tekong ni, kalau kita ada 10 cara, mereka mencari cara yang sebenar betul untuk menepasi kita. Kapten Rosli, kalau ingin dikongsikan, difahamkan ada program walkabout yang akan dilaksanakan bersama dengan penduduk setempat yang ingin dikongsikan. Ya, dan ini untuk makluman, program yang dikendalikan oleh National Task Force bersama penduduk tempatan, khususnya penduduk yang kawasan-kawasan yang kita nampak yang berisiko ada ancaman kemasukan parti. Program ini lebih kepada memberi kesedaran kepada penduduk setempat tentang bahaya ancaman kemasukan parti, dan juga daripada situ kita memberi penerangan dan juga memberi peluang penduduk setempat untuk mengenali dengan lebih dekat lagi anggota agensi penguatkuasaan yang mengawal dalam negara ni. Bermacam-macam program diadakan. Sebagai contoh, program ni demam darah, program pertunjukan senjata yang digunakan oleh agensi yang menjaga, dan juga aset-aset yang digunakan, dan lain-lain lagi. Jadi ini pada saya lah, untuk komuniti penduduk sempat ambil peluang untuk hadir, khususnya di kawasan-kawasan tersebut, untuk hadir bersama-sama menjayakan program ni untuk dalam mencegah parti ni bukan terletak pada umat kuasa saja. Dia terletak juga kepada rakyat-rakyat Malaysia di dalam membantu menjayakan usaha-usaha kita dalam mentransformasikan parti ni. Jadi kalau ada sebarang maklumat yang berkaitan dengan parti ni, boleh menghubungi Maritim Malaysia dan juga National Task Force di 011-625-11223. Okey. Menarik juga itu. Okey, Kapten Saha, yang terakhirnya kalau ingin dikongsikan harapan berkenaan dengan kejayaan untuk operasi Benteng 2022 nanti. InsyaAllah setelah hampir 2 tahun Benteng ini dioperasikan, tidak dinafikan setiap agensi mempunyai kekangan dan juga cabaran masing-masing dari segi operasi dan juga daripada segi keanggotaan. Terus terang saya nyatakan pengoperasian Benteng ini meruntun keperluan keberadaan aset-aset untuk berada di laut di dalam menangani ataupun menangani kemasukan parti ini. Jadi kami sentiasa berharap tahun 2022 ini memberi sinar dengan perolehan aset-aset baru yang lebih mantap. Macam mana yang
Cik Anik cakap tadi, they try to find another way around. So kita perlukan aset-aset yang baru yang mampu to be at par or even more. Dan juga kami juga mengharapkan pertambahan sumber manusia sebagai backup nanti pada masa hadapan, insyaAllah. InsyaAllah, itu juga harapan kami, semoga dipermudahkan urusan. Dan daripada saya mewakili seluruh rakyat Malaysia lah, saya percaya terima kasih banyak-banyaklah kerana terus bertugas demi negara kita. Sekali lagi saya perkenalkan Kapten Saharudin Bongsu dari TLDM, Asisten Ketua Staf Operasi Markas Pemerintahan Amada Barat, dan juga Kapten Maritim Muhammad Rusli Kasim, Pengarah Maritim Negeri Selangor. Terima kasih kerana sudi bersama kami. InsyaAllah semoga dipermudahkan setiap urusannya dan juga tugasan. Okey, kita bertindak seketika. Selepas ini banyak lagi perkongsian, antaranya adalah berkaitan dengan tanam mangga harum manis dalam pasu. Boleh ke tidak ni? Jadi terus kekal dengan kami hanya di Malaysia hari ini. Baik, kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Untuk siaran kali ini kita nak bawakan kepada anda semua, jangan tertanya-tanya mana harum manis tu Anim yang Hanif cakap. Tak ada, tu nanti kita nak tayangkan di episod yang seterusnya. Tunggu harum manis tu berbuah lebat dulu. Okey, kita nak kongsikan kepada anda semua yang nak berinfak untuk masjid. Okey, kali ini Masjid Rahman Putra, apakah yang dibawakan dan bagaimana cara infak yang mereka sarankan kepada anda semua? Sebelum tu, saksikan dahulu video yang telah pun disediakan. Kalaulah hebatnya ganjaran bersedekah di hari Jumaat itu dapat dilihat, pasti kita semua akan berebut-rebut untuk bersedekah. Tunggu apa lagi? Ayo berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra sekarang. Itu dia, dengar suara je kita dah dapat bayangkan dah wajahnya kan. Kita bersama dengan Cik Man ataupun PU Azman, Duta Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita nak kongsikan juga kepada mereka yang nak berinfak. Kali ini kita nak bawakan intipati berinfaklah dengan harta yang tercinta. Kenapa dikatakan begitu dan apakah yang mungkin boleh difahami bersama kita semua? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Dan bila kita sebut tentang infak ini, satu perkara yang merupakan sunnah agung daripada Nabi Muhammad SAW. Dan sunnahnya juga, Nabi menyarankan kita supaya dalam banyak-banyak harta yang kita nak bagi itu, mestilah dengan harta yang terbaik. Dengan harta yang paling berharga dan bernilai yang kita memang payah nak lepas. Sebab bukan semata-mata kita nak buang benda tu, dah tak pakai, dah selipar tu baju baru kita nak berinfak. Sebab nilaian hati kita tu ada kaitan dengan harta yang kita cinta. Maknanya bila kita cinta, payah nak lepas, kita sudi juga berinfak dengan benda yang kita payah nak lepaskan tu, menunjukkan ada kualiti ataupun kita punya nilai iman dekat situ. Itu yang paling sukar untuk kita lakukan. Kini adalah kadang-kadang kita dah rasa kan, baju dah tak pakai dah tu, bagi orang kan. Yang lebih-lebih balance duit tu barulah masuk kat tabung masjid macam itulah ya. Kita perlu fahamkan bagaimana yang disampaikan oleh Cik Man tadi dan mungkin apa yang kita katakan tentang benar-benar ianya akan menjadi milik kita kelak nanti. Baik, dalam satu hadis sahih Nabi sebut, sahih Muslim, mana qasad sadaqatun min malin, tidak akan menyebabkan harta menjadi kurang ataupun tidak akan menjadi miskin disebabkan oleh bersedekah. Ramai orang beranggapan bila dia ada 100, dia bagi 50, dah kurang dah 50. Tak, sebenarnya dari segi fizikal tu memang kurang. Tapi ada sesuatu yang bertambah, iaitu pahala. Sebab tu dalam satu kisah apabila Nabi bertanya pada Aisyah sebab ada penyembelihan kambing. Kemudian Nabi tanya apa yang baki. Maka Aisyah kata yang tinggal untuk kita hanyalah ada sebahagian daripada anggota kambing. Sebenarnya yang tinggal untuk kita, Nabi didik Aisyah, adalah keseluruhan bahagian yang telah diinfakkan. Walaupun dah pergi pada orang lain, tapi benda yang kita infakkan pada orang lain tu Allah akan balas dengan ganjaran saham pahala dekat akhirat. Maka itu yang akan menjadi milik kita, iaitu amalan kita berinfak itu. Kadang-kadang kita rasa macam 50, Allah janjikan 700 kali ganda. Tunggulah berapa banyak lagi yang akan menjadi milik kita. Mungkin rezeki dalam bukan bentuk wang kan Cik Man, rezeki dalam bentuk lain. Dapat suami cantik, isteri cantik, ketenangan suami hati, baik, ketenangan hati. Semua itu adalah rezeki yang kita tak nampak juga. Apa lagi antara lain kelebihan-kelebihan bagi mereka yang suka untuk bersedekah, berinfak tanpa fikirkan yang harta mereka ini akan berkurangan? Allah akan infinitikan dalam satu ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum kamatsali fi sabilillah
kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta ke jalan Allah seperti tanam satu biji benih, kemudian tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji benih. Kemudian biji benih itu nanti akan infinity lah. Tak ada border, tak ada batasan untuk infak tersebut. Kan sampai bila ianya mengalir selagi mana ianya memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan. Di sini juga kita tanyakan kepada anda bagaimana untuk salurkan sumbangan anda. Anda boleh cepat-cepat ambil gambar dan mungkin nak diterangkan juga oleh Cik Man bagaimana dan berapakah lagi banyak yang diperlukan untuk kita bina masjid ini. Keseluruhan 16 juta. Sekarang ni alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada pengimfak-pengimfak yang di luar sana tu telah terkumpul 9.9 juta lah. Masya Maka Allah. baki tu lebih kurang dalam 7 lebih lagi baki. Dan boleh sebagaimana yang tertera tadi tu boleh infak melalui akaun ataupun nombor telefon yang tertera di kaca TV. Dan sekali lagi mungkin nak kongsikan kepada kami semua apabila sampai pada tahap yang mungkin gambaran jelas yang telah pun diberikan dan sebagainya, bagaimana ianya akan memberikan kebaikan kepada mereka yang berada di berdekatan dan dimanfaatkan bersama rakyat ataupun komuniti yang berada berdekatan. Selama ni di masjid sekitar Bukit Rahman Putra tu ada beberapa surau, lebih kurang dalam 3 surau untuk kita buat surau Jumaat. Tapi itu tak memadai sebab penduduk Muslim semakin bertambah. Jadi dengan insya-Allah dengan tersiapnya kompleks Masjid Bukit Rahman Putra ni, kita akan ada beberapa fasa lah. Fasa pertama menyiapkan dewan yang boleh memuatkan 2,200 orang. Fasa yang kedua pula seperti kita buat bangunan pejabat, bangunan kuliah pentadbiran dan juga rumah untuk musafir-musafir untuk disewa ataupun untuk menempatkan mereka yang datang ziarah dan seumpamanya. Jadi dengan kedua-dua fasa ini diharapkan semoga dapat memberi manfaat bukan saja kepada penduduk Masjid Bukit Rahman Putra, bahkan di sekitar itu di kawasan Sungai Buloh. Dalam kawasan range itu kan, insya-Allah. Jadi Cik Man, bagaimana untuk kita menjentik hati kita? Kadang-kadang berat rasanya untuk memberi sedekah ni kan. Kadang-kadang kita rasa dalam fasa yang kita tak cukup duit kan. Itulah berat nak bagi zakat, berat nak bersedekah sebab takut kan harta kita berkurangan kan, tak ada nak guna. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang kan. Apa agaknya saranan daripada Cik Man sendiri untuk menjentik hati kita mudah bersedekah? Silakan. Dia nak jentik hati ni apa yang Allah bagi dalam Quran tu. Allah sebut Rabbi laula akhatani ila ajalin qarib, iaitu kisah real satu orang yang sudah mati, dia bercita-cita supaya Allah tangguhkan supaya hidup sekejap sahaja supaya saya boleh bersedekah. Dalam banyak-banyak ibadat yang dia nak pilih, dia pilih bersedekah. Mesti dia dah tengok betapa besarnya ganjaran sedekah, tapi kita yang hidup tak nampak sebab belum mati. Semoga ayat daripada Quran ini memberikan kita satu deep motivation supaya kita lebih banyak bersedekah ketika hidup. InsyaAllah, insyaAllah. Dan teruskan juga memberikan motivasi kepada kami semua. Cik Man, terima kasih banyak-banyak bersama dengan Piu Azman untuk berkongsi apakah yang menarik dan juga bagaimana anda untuk berinfak selaku Duta Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra. Kalau anda terlepas dengan caranya, jangan risau, boleh saksikan siaran ulangan kami di Facebook Live kami. Dan kini saya nak kongsikan pula kepada anda semua antara rangkuman luar negara. Macam tadi kita dah kongsikan 3 topik utama. Puting beliung melanda Kentucky, Amerika Syarikat. Kita ada juga menyelamatkan populasi koala yang kita tahu berada di ambang kepupusan. Dan juga satu lagi, Miss Universe India 2021. Jom sama-sama kita saksikan rangkuman ini. Rangkuman berita luar negara sepanjang minggu. Bencana puting beliung yang melanda Kentucky, Amerika Syarikat pada 10 Disember lalu direkodkan antara ribut paling dahsyat dalam sejarah negara itu. Kelajuan dianggarkan sehingga 320 km sejam dan disusuli dengan sekurang-kurangnya 4 puting beliung yang berbeza. Puting beliung yang ganas itu telah meragut puluhan nyawa dan meranapkan bandar-bandar di rantau Midwest, bahagian tengah Amerika Syarikat. Angka korban dijangka meningkat melalui usaha pekerja-pekerja kecemasan yang masih mencari mangsa terselamat, manakala anjing-anjing pengesan masih menemui mayat-mayat mangsa yang tertimbus. Media tempatan melaporkan Gabenor Kentucky, Andy Beshear, mengisytiharkan darurat dan memohon bantuan persekutuan disalurkan bagi usaha pemulihan. Australia kini telah kehilangan sekitar 30% populasi koala dari jumlah yang ada sejak 3 tahun lalu. Penurunan populasi ini disebabkan perubahan faktor cuaca panas yang terlampau kering sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan juga penebangan pokok bagi tujuan penempatan.
Kawasan New South Wales adalah antara yang terjejas teruk disebabkan hutan yang musnah akibat kebakaran pada akhir 2019 dan awal 2020 yang lalu. Dianggarkan lebih 61,000 koala mati. Malah, ada beberapa daerah tersebut sudah tidak memiliki koala. Haiwan marsupial ini semakin hampir untuk tersenarai sebagai spesies terancam jika tiada sebarang tindakan dilakukan bagi melindunginya. Untuk itu, perhatian perlu diberikan bagi mewujudkan kawasan yang luas khusus untuk habitat koala dan memastikan koala saling berhubung antara satu sama lain bagi proses pembiakan. Saudian, pegawai alam sekitar Australia, turut memberi penekanan mengenai beluka khas yang perlu dibina jika berlaku kebakaran agar memudahkan koala melarikan diri ke tempat lain dengan bagi memastikan kelangsungan haiwan tersebut. Ratu India, Harnas Kaur Sandhu, 21 tahun, dinobatkan sebagai pemenang Miss Universe 2021 selepas menewaskan 79 peserta dari negara lain. Harnas yang juga model dan pelakon berjaya mencipta sejarah untuk negaranya selepas kali terakhir India memenangi mahkota itu pada 21 tahun lalu menerusi Lara Dutta pada tahun 2000. Wanita berketurunan Punjabi ini berjaya meyakinkan barisan juri dengan jawapannya yang mantap. Meskipun persiapannya cuma 2 bulan sahaja, kerja kerasnya berbaloi apabila akhirnya terpilih sebagai pemenang. Baik, terima kasih kerana terus bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak teruskan perkongsian berkaitan dengan ganjaran, akhirat dan juga dunia. Sebelum kita bersama dengan tetamu, kita nak saksikan bingkisan yang disediakan ini. Jom. Sesungguhnya setiap amal kebaikan yang kamu lakukan adalah sedekah. Ayo semarakkan Jumaat Sayyidul Ayyam ini dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan bangunan baru Surau Al-Jannah, Seksyen 23 Shah Alam sekarang. Ya, itu sedikit perkongsiannya dan kita nak terus bersama dengan Al-Fadil Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, pendakwah selebriti kita bersama dengan kita secara panggilan video. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Ustaz, mungkin boleh kongsikan berkaitan dengan tajuk maksud kita pada hari ini iaitu ganjaran akhirat dan juga dunia, Ustaz? Okey, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah. Kita sebagai orang Islam, apa pun hidup kita ni, kita nak menuju kepada akhirat. Ya. Dan apabila kita buat apa-apa pun, kita nak untung dunia, kita nak untung akhirat, kan? Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ajarkan kita untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Memang kita nak baik dunia dan baik di akhirat. Dalam konteks kita ataupun tajuk kita pada hari ini, kita ingat dalam Al-Quran Allah SWT ada bagi tahu tentang satu konsep tentang bersedekah. Dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala menyatakan man zalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang bagi pinjam kepada Allah dengan satu pinjaman yang baik, maka Allah Ta'ala akan ganda-gandakan dia lagi, fayudha'ifahu. Allah Ta'ala akan ganda-gandakan adha'afan kathirah, dengan ganda yang begitu banyak lagi. Maknanya apa? Maknanya kita punya pemberian ataupun kita punya sedekah, kita punya infak dan sebagainya, dia bukan hanya semata-mata kita bagi satu, dapat satu, tapi Allah Ta'ala ganda-gandakan, bahkan dalam satu ayat sebut sampai 700 kali, dan 700 itu pula bukan nombornya, tapi nak ceritanya banyaknya yang Allah Ta'ala gandakan. Kita bagi satu, bukan dapat satu, bukan dapat 10, bahkan digandakan dengan begitu banyak. Maknanya apa? Ya. Sekarang ni kalau kita bagi sedekah, kita akan dapat kebaikan dunia dan kita akan dapat kebaikan di akhirat, insya-Allah. Ya, Allahu baiknya Allah. Ustaz, mungkin boleh kongsikan juga ganjaran peluang untuk bersedekah pada hari ini yang Ustaz boleh kongsikan, silakan. Okey, banyak cara untuk kita bersedekah sebenarnya. Hari ini hari Khamis, esok hari Jumaat, dan macam-macam kita memang nak bersedekah di mana-mana. Dan salah satu caranya yang kita nak kongsikan pada hari ini adalah pembinaan semula Surau Al-Jannah Seksyen 23 Shah Alam, yang sangat-sangat perlukan dana untuk membina semula surau ini. Surau Al-Jannah ni dia
berada dekat tengah-tengah kepadatan penduduk Muslim. 90% penduduk Muslim dekat Seksyen 23 Shah Alam. Tapi walaupun penduduk Muslimnya padat, dia adalah satu-satunya surau tumpuan untuk beribadah, beraktiviti. Lagi-lagi solat Jumaat. Saya dimaklumkan, saya tak tahu, saya tak pernah sembahyang Jumaat kat situ, tapi dikatakan bahawasanya dah dipasang 4 buah kemah dah pun, tapi tak cukup. Saya bayangkan macam manalah sembahyang Jumaat dekat bawah kemah macam tu, kalau tengah panas, dah rasa juga panas dia, apa lagi kalau hujan lebat dan sebagainya. Jadi pembinaan semula surau Al-Jannah ni memang sangat-sangat perlulah sekarang ni, dan kita nak bersedekah biar kita tengok kepada apa yang sangat-sangat diperlukan. Ya, Ustaz, okey, kalau alang-alang dah cerita berkenaan dengan bersedekah ini, kenapa perlunya dan baiknya untuk kita bersedekah ke atas pembinaan surau, terutamanya berkaitan dengan surau Al-Jannah Seksyen 23 ni, Ustaz? Okey. Dalam satu hadis Nabi SAW memberitahu, man bana, siapa yang membina untuk Allah satu rumah, maksudnya rumah Allah, masjid, surau dan sebagainya, maka Allah akan baginya sebuah rumah. Allah akan bina untuknya sebuah rumah di syurga. Kan? Rumah dekat sini kita boleh pakai simen, pakai batu dan sebagainya, tapi yang lebih pentingnya adalah rumah di syurga yang kita nak. Bahkan dalam satu riwayat lain, Nabi SAW nyatakan, walau sebesar sangkar burung. Walau sebesar sangkar burung. Maknanya mungkin kita tak mampu kan, kita nak belanja berjuta-juta untuk buat masjid, nak buat surau dan sebagainya, tapi seberapa kecil yang kita mampu, kita berikan. Ya? Dan zaman kita sekarang ni pula macam dah tak ada alasan untuk kita tidak berinfak. Kan sekarang ni kita boleh terus berinfak dengan melalui website kan. Kita akan ada kat bawah tu pun ada kan, ada tulis semua tu, boleh screenshot siap-siap lah, screenshot cepat-cepat. Tengok ada websitenya infaksurauljannah.com, ada nombor telefonnya, ada account banknya. Jadi tinggal screenshot terus transfer kan, seberapa cepat. Mudah-mudahan kita dapat rumah di syurga nanti. Ya, ataupun selepas ni boleh tengok kembali Facebook live kami di Malaysia TV. Okey, Ustaz, yang terakhirnya, kos yang diperlukan, Ustaz? Kos yang diperlukan memang sebanyak 5 juta. Kita dah dapat alhamdulillah sebanyak 700,000, maknanya yang masih lagi kita perlukan adalah sebanyak 4.3 juta lagi untuk pembinaan ni. Jadi saya nak serulah pada semua untuk menyumbang kepada dana pembinaan semula surau Al-Jannah Seksyen 23 Shah Alam, yang insya-Allah dapat tampung 1,000 jemaah dengan pelbagai fasiliti. Kalau kita tengok tadi iklan orang mungkin yang uzur macam mana nak datang solat dan sebagainya, semuanya ada. Fasiliti, ruang solat lelaki, wanita, ada ruang solat tambahan lagi, ada bilik pengurusan jenazahnya, ada bilik storenya, ada bilik mesyuarat, ada bilik utility, ada menaranya, bahkan ada sekolah kafar. Tiap-tiap kali budak-budak tu belajar Quran, baca Quran, mudah-mudahan pahala tu mengalir kepada kita walaupun satu hari nanti kita tak ada lagi di atas muka bumi ini. Ya, insya-Allah itu juga harapannya. Ustaz, semoga dipermudahkan segala urusan dan insya-Allah nanti boleh lihat kembalilah siaran ini untuk kepada siapa yang ingin bersedekah. Ya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. InsyaAllah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, pendakwah selebriti bersama dengan kita berkongsi berkenaan dengan ganjaran akhirat dan juga dunia, terutamanya pembinaan surau Seksyen 23. Saya terus bersama dengan Anim Zati. Ya, kita dah sampai pun di penghujung rancangan. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan kami. Jangan lupa untuk saksikan Anugerah Drama Sangat pada hari Sabtu ini jam 9 malam. Okey, yang akan dihoskan oleh Nabila Huda dan juga Ain Idrus. Oh, okey. Dan ini siaran-siaran langsungnya banyak sekali penggiat drama yang akan bersama kita pada ketika itu. Okey, Sabtu ini jangan lupa 9 malam, dan esok di Malaysia hari ini pra pilihan raya negeri Sarawak akan menjadi topik perbincangan kita, fokus tumpuan kita untuk esok. Ya, teruskan menyokong kami hanya di Malaysia hari ini. Assalamualaikum dan jaga diri. Senyum selalu. Dengar lagu tema, laju-laju duduk, ku perlu bantal, tak terkelip mata. Ku ingin bebas, kepala serabut, ku ingin didukung mimpi. Ku bebas, walau seketika, ku ingin lupa dunia. Everybody sing. Hey, aku memang drama-drama sangat. Lagi drama lagi rasa. Hey, aku memang drama-drama sangat. Lagi sakit lagi suka.